Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yes, apa khabar semua? Hari ini coach ada nak share satu benda yang simple, yang boleh mengubah, yang boleh membantu you all untuk berubah daripada gaya hidup yang mungkin kurang aktif, gaya hidup yang naikkan berat badan. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita buat setiap hari itu, usaha kita tu adakah dia menaikkan berat badan ataupun menurunkan berat badan. Contoh macam bila kita bisnes, bila coach dulu first time buat bisnes, coach kontraktor dulu tahu. Jadi daripada bidang konsultan jadi kontraktor. Bila jadi kontraktor tu, satu benda yang coach tak tahu ialah adakah aktiviti yang aku buat ni memberikan profit ke tidak. Sebab kita tak tahu untung jual beli untung semasa pembinaan. Dia bukan macam kita beli barang, kita jual, kita tahu berapa untung dia. Tapi ini kita beli bahan-bahan mentah dia, kemudian kita buat, barulah kita boleh claim, baru kita boleh tahu untung rugi. Jadi setiap hari yang kita buat tu kita tak tahu sebenarnya dia merugikan ke dia menguntungkan. Melainkan orang tu dah ada pengalaman. Jadi sama juga dengan proses turun berat badan. Kita tak tahu tindakan yang kita buat setiap hari itu adakah dia menaikkan berat badan ataupun menurunkan berat badan. Jadi inilah masalah kebanyakan orang. Dia tak tahu. That's why coach selalu cakap pergi cari ilmu, ramai je orang yang nak share kan. Assalamualaikum semua, apa khabar, apa pagi-pagi you all buat? Boleh tak you share? Adakah you all membakar kalori, menyihatkan tubuh badan? Okay? So hari ini coach nak share sedikit mengenai macam mana kita nak bagi orang yang tak pernah exercise, yang tak biasa exercise. Coach tahu ramai je kan, yang mungkin dulu dah pernah exercise umur 20-an, 23 kan. Lepas tu bila naik umur 40, 45 dah tak pernah exercise, dah 10 tahun dah tak pernah exercise kan. Jadi bila nak exercise, berat badan pun dah over 30 kilo. You tahu tak kalau berat badan over 30 kilo ni, seolah-olah kita angkat guni beras 10 kilo. Kita ikat kat pinggang kita, kita bawa. Itulah lebihan berat badan 30 kilo. Jadi apa yang berlaku? Penat. Dalam penat, lutut kita sakit. Sebenarnya bila kita lebihan 30 kilo ni, bila kita buat macam ni tau, kita lompat. Lutut kita tu bukannya menanggung 30 kilo. Lutut kita sometimes boleh menanggung sampai 90 kilo. Sebab dia punya impact dia tu. Okay? Bila kita macam kita lompat atau turun tangga. Bila kita turun tangga tu, lutut kita bukan angkat 30 kilo. Kalau kita overweight 30 kilo, dia angkat 90 kilo. Sebab initial ataupun momentum yang berlaku dekat lutut tu untuk menahan kita daripada tak jatuh. Jadi that's why lah orang yang lebih 30 kilo ni sometimes tak jaga, lama-lama lutut dia akan sakit. Okay? Jadi coach nak bagi tips macam manakah you all nak start you punya exercise routine. Okay? Jadi number one. Coach baru terfikir lah kan. Number one. Okay. Apa dia number one? Ialah pilih satu exercise yang mudah. Dah lah tak biasa exercise. Dah lah exercise tu tak ada dalam jadual. Dah lah exercise tu tak pernah masuk dalam habit. Okay. Lepas tu nak exercise, ambil yang besar-besar, yang susah-susah, yang dahsyat-dahsyat, yang memerlukan pengorbanan yang tinggi kan, yang terpaksa meninggalkan kerja yang lain. Jadi lepas tu dah lah kita tak biasa nak aturkan masa, kemudian pilih exercise yang hebat-hebat. Jadi ini membuatkan orang, nombor satu, dia rasa berat nak buat. Okay? Masa dia bersemangat, okay, tapi masa dia mungkin kacau bilau, banyak sangat kepala dia, kusut masai, dia tak boleh nak buat. Jadi exercise tinggallah harapan tetapi tak pernah jadi kenyataan. So pilih satu exercise yang mudah, yang mungkin mula-mula sekali okeylah 15 minit dulu, ataupun
yang boleh dibuat di rumah. Yang boleh dibuat di rumah 15 minit, yang boleh dibuat setiap hari 5 kali seminggu. Okay, you boleh buat benda ni sampai 5 kali seminggu. You fokus yang tu je. Jangan fokus bahawa alamak sikit sangat lah, macam tak ada result. Ini masalahnya. Masalahnya orang ni patutnya fikir pasal ubah tabiat. Build that habit dulu. Dan macam mana kita nak build that habit? Mula-mula buat benda yang kecil tetapi berterusan. Dah bila kita dah boleh masukkan dia sebagai satu habit, kita tak miss. Okay? Sebab benda ni mudah dan kita boleh paksa diri kita sebab dia mudah. Okay? Jadi bila kita dah mula ada habit, yang benda yang mudah tu sebenarnya dia membuka ruang kepada yang besar. Jadi dia tak boleh macam terus buat yang besar. Okay? You kena fokus dulu benda yang simple yang boleh dibuat berterusan. Contoh macam you boleh tengok dalam YouTube banyak kan exercise kat rumah. Okay? Boleh buat workout ikut YouTube. Buatlah satu, biarpun benda tu sama berulang-ulang, tak apa. Sebab you tak pernah exercise dan baru nak cuba exercise, jangan kusutkan fikiran dengan benda-benda yang complicated. Simple, berulang-ulang sampai you boleh hafal dia punya movement. Okay? Dan you keep on buat. Bangun pagi, kalau sekiranya you katalah you dah mula bersiap pukul 6.30, subuh masuk pukul 6, you sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh saja, terus buat exercise. Okay? 15 minit. Buat exercise 15 minit, mandi, siap nak pergi kerja ke, siapkan anak ke semua. Ataupun kalau sekiranya you suri rumah, you siapkan anak semua, dah habis anak, dah habis semua, diorang semua pergi sekolah ke apa ke, kalau bukan PKP. Then you set the exercise come first, pagi-pagi. Jangan tunggu petang. Sebab kalau you exercise pagi, kebaikan exercise pagi ni ialah sepanjang hari you punya metabolisme meningkat. Sebab you dah bangunkan you punya muscle you punya saliran darah, you dah bangunkan dia, membuatkan you jadi aktif sepanjang hari. Okay? Kalau boleh pagi. Bagi siapa yang kerja, mungkin kalau petang pun masih okey lagi. So, apa tips yang pertama yang kau cakap tadi? Buat benda yang mudah supaya you boleh buat secara berterusan. Okay. Apa lagi mungkin cara yang lain? Berjalan keliling taman ataupun berjalan di keliling you punya rumah. Ambil lah, mungkin you dapatkan 1 jam ini. Alah, ramai saja orang invest macam-macam. Kan? Dia invest kerusi, urut lah. Dia invest mesin basikal kat rumah. Macam-macam dia invest kan. Tapi jangan lupa invest fitness watch. Ini coach punya pengalaman. Invest fitness watch. Banyak saja yang at least boleh kira. Yang as long as bila kita set, kita ada target kita nak capai. Katalah kita target kita 20 minit, kita invest 20 minit. Kita set 20 minit. Bila kita set 20 minit tu, kita tahu kita tak akan berhenti sampai 20 minit. Ini pengalaman coach. Selama coach ada fitness watch, lebih konsisten lagi. Especially kalau ada fitness watch yang boleh join dengan kita punya apps dekat phone. Kemudian boleh bagi tahu minggu ni kita exercise berapa banyak, minggu ni kita exercise berapa banyak. Kita rasa macam alamak, teruk sangatlah report minggu ni. Kita macam ada coach kita dalam telefon itu sendiri. Banyak sekarang ni boleh buat investment macam tu kan. Selalunya orang invest macam-macam kan. Baju barulah, tudung barulah, kasut barulah kan. Periuk nasi barulah. Jangan lupa nak invest dalam fitness. Okay. Jadi tadi yang pertama tadi apa? Ambil yang mudah. Yang kedua, invest kat satu benda yang boleh membuatkan kita monitor diri kita sendiri supaya kita sentiasa bersemangat. Okay, meneruskan. Okay, nombor 3, kalau boleh berkawanlah dengan orang-orang yang mempunyai mission yang sama. Berkawan sebab apa? Kita manusia ni dijadikan Allah bersosial. Kita bukan hidup sendiri-sendiri, bersosial. Jadi bila kita bersama dengan orang, kita lebih bersemangat. Nah, sekarang kan banyak online macam Strava kan, kita boleh buat kawan-kawan dalam grup. Boleh target macam Apple Watch ni, kita boleh ada kawan, kita boleh macam ada
ada competition dengan kawan kita. Okay, jenama apa watch fitness tu coach? Coach guna Apple Watch. Okay, tapi itulah banyak lagi jam-jam lain yang ada fitness kan. Cuba explore lah. Okay, kalau tak nak pakai jam ni pun boleh gunakan apps. Okay, boleh gunakan apps yang mana apps ni macam Strava ke ataupun MyFitnessPal ke, dan kita boleh add kawan kan, boleh add kawan. So, you know, macam kita ada satu community baru. Okay, community baru yang kita boleh sama-sama. So pokoknya okay, now you all setuju kan apa yang coach cakap tadi? Simple. Okay, simple, mudah dibuat, dan dia tidak memerlukan orang lain untuk memastikan kita berjaya. Okay, jadi maknanya kalau sini kita nak berjanji dengan orang, kemungkinan orang tu tak dapat turun. Okay, ataupun kalau kita nak sign up dekat gym, coach, orang bukan jenis orang gym. Kalau you jenis orang gym, tak apa, sebab mungkin tak sesuai life ni untuk you. Tapi kalau you jenis orang yang tak pernah exercise, baru nak fikir pasal gym, dia ada satu benda yang berat tau. You nak keluar rumah, nak bersiap, nak parking. Coach pernah sign up gym. Dan bukan coach tak nak encourage, bukan discourage gym, bukan. Tapi coach pernah laluinya dan rasanya bukan senang, susah. Memanglah dalam tu kita ada mesin, kita ada suasana, tetapi nak jadikan benda tu habit, susah. Coach ni orang yang simple, yang cepat pakai kasut, keluar, balik rumah, macam tu kan. Jadi tak ada macam complicated sangat. Tapi ada orang suka that proses yang keluar rumah, pergi gym, bersiap. Ada orang suka macam tu. Okay, kat mana coach nak pergi ni? Okay, now so it's up to you. Tapi coach yang sampaikan hari ni, message ni kepada orang yang tak pernah exercise, macam terfikir susah sangat nak exercise ni. Yang ini masalahnya sebab pilih benda yang mudah. Okay, so rasanya itu saja yang coach nak sampaikan di sini. Now kalau you dah you tengoklah, kalau you dah apply benda tu dan you dah allocate benda tu dalam you punya schedule, okay, dalam you punya schedule tu, you akan rasa lebih bersemangat dan lebih ada semangat nak jaga makan. Jadi bila orang kata coach tak ada disiplin lah nak jaga makan, macam mana nak disiplin? Kalau kita fokus keseluruhan kehidupan kita, jangan fokus satu saja, kita fokus keseluruhan hidup kita, dari segi aktiviti, dari segi pemakanan, dari segi kawan-kawan, then sebenarnya kita create satu suasana untuk membantu kita, spirit kita, semangat kita, disiplin kita untuk jaga makanan, berat badan dan sebagainya. You cannot just go by jaga makan saja. Yang lain tu you tak fikir. Tak boleh. Dia kena keseluruhan. Barulah dia mudah kita buat. Barulah persoalan coach tak ada disiplin tu menjadi lebih mudah. Okay? Ya, saya gunakan app untuk remind minum air dan semua. Yes, okay, right. Jadi tapi kalau siapa yang jenis yang tak, bukannya app punya orang yang tak erti, telefon pun yang simple ni telefon, no problem. Ambil nasihat coach tadi, just ambil benda yang simple. Berjalan tepi taman rumah ataupun ada padang kat depan rumah, pusing-pusing, ambil timing pun dah memadai. As long as you boleh buat benda tu secara konsisten 5 kali seminggu. Jadi fokus je 5 kali seminggu secara konsisten, tak ambil masa. Okay? Setengah jam cukup. Jangan 15 minit, sebab 15 boleh lah mula-mula sekali kalau you nak start 15 minit boleh. Tapi target you setengah jam. Kenapa target you setengah jam? Because 15 minit yang pertama hanya warming up. Lepas 15 minit tu barulah dia ada unsur-unsur fat burning. Okay? Menggunakan kita punya glukos dan lemak untuk turun berat badan. 15 minit yang pertama hanya warming up. 15 minit yang kedua barulah ada unsur-unsur elemen fat burning. Okay? So target setengah jam. You perasan tu kalau you berjalan 15 minit pertama tu macam okey je, macam tak ada keluar peluh pun, tapi lepas 15 minit tu peluh dah mula keluar. Itu yang kita nak. Okay? So
Yes, yang penting istiqamah. Okay, coach kena jalan dulu. Selamat pagi Melanie Mel. Selamat pagi. Waalaikumsalam Azlina. Okay, nama. Waalaikumsalam Nur Alia. Alright, so itu saja ya daripada coach. So bagi orang yang tak pernah exercise, jangan lupa start now. Jangan tunggu start now. Start besok. Dan bila you start besok, I'm going to do this for the rest of my life. Bukan aku nak buat ni sementara. Okay, I'm going to do this for the rest of my life. You tulis besar-besar, I'm going to do this for the rest of my life. Saya akan buat ni sampai bila-bila. Okay, itu saja daripada coach pagi ni. Semoga kita bersama-sama bersemangat untuk mengubah rakyat Malaysia daripada obesiti 50% turun kepada 40%, turun kepada 30%, dan kitalah jadi satu masyarakat yang berjaya dunia dan akhirat. Okay, Assalamualaikum.